Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qawluhu ma qad wajaba lillahi ay jami'a ma wajaba lillahi li'annana min siyaril umumi. Asanata kata fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Nah, kemudian katanya musannif ma qad wajaba lillahi, pastinya ay jami'a ma wajaba lillahi. Nah, itu tafsiran dia. Jadi bacanya ay jami'a ma, baca dengan nasa. Ay jami'a ma wajaba lillah, karena maf'ul bagi yang arifah, maka tiap-tiap orang yang ditaklifkan itu wajib pada syarat atas tiap orang yang kalah, wajib oleh ya'rifana, wajib oleh bahawa kenal ia ma jami'a ma, akan semua barang, akan semua barang wajaba lillahi, wa barang ya wajib ya bagi Allah. Ini wajib akli ni. Semua barang sifat yang wajib ya bagi Allah. Kita awam mukallaf wajib syarat atas kita bahawa kenal akan semua barang yang sifat wajib ya wajib ya ay aqlan, wajib ya pada akal, wajib bagi Allah. Semua sifat hak wajib bagi Allah, atas kita kena kenal semuanya. Sebab apa boleh tafsirkan jami'a qad wajaba tafsir dengan jami'a? Li'annana, ini ilat pada suatu mahzuf, salah kata wa innana fassarnahu zalik bizalika li'anna, dan bahawa dan hanya tafsir kami akannya dengan demikian. Bapa kami tafsir ma qad wajaba dengan jami'ana, bapa kami tafsir begitu li'annama, kerana bahawa semua kita jumlah kata barang itu adalah ia min siyaril umumi, manis setengah daripada siyar, semua daripada bentuk perkataan menunjuk atas umum, dia panggil setengah daripada siyar umum. Bahawa umum barang dia panggil umum. Tak kalau umum wajib oleh kenal akan barang, ini akan semua. Sudah manusia umum, akan semua kita kena tahu. Semua sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala kita kena tahu. Tak kuasa kita nak tahu semua. Tak kuasa tu hak tafsili. Kita nak tahu semua dengan gala tafsili itu tak kuasa. Maka tak kuasa Tuhan tidak tekan, Tuhan tidak paksa. Kalau gitu tahu hak pada kuasa. Sebab tu tahu semua wajib tegas semua sifat, semua sifat yang wajib, semua sifat kamalat wajib bagi Allah. Itu tahu yang dalam ijma'. Lakin tetapi
maqamatil adillatul aqliyatu alaihi. Sungguh pun kata wajib tahu semua barang sifat yang wajib bagi Allah, tetapi maqamatil adillatul aqliyatu alaihi, tetapi barang yang berdiri oleh segala dalil yang bahasa akal, dalil yang menunjuk alaihi atasnya awin naqliyatu, apa dalil-dalil yang bahasa nakal, dalil-dalil yang bahasa nakal yang daripada hadis, daripada Quran, hadis dan ijma', dia panggil dalil naqli. Barang yang berdiri oleh dalil-dalil bahasa akal atasnya ataupun dalil bahasa nakal, berdiri dalil tafsilan dengan jalan tafsir. Mana barang yang berdiri dalil dengan jalan tafsir, huwa dan yaitulah maqamatil adillatul aqliyah itu al-ishrun al-atiyatu, yaitu 20 sifat yang lagi akan datang. Itu dengarlah taribah. Bahawa sifat hak wajib tahu ayat yang menunjuk oleh dalil akli atau nakli menjala tafsir, iaitu 20 sifat lagi akan datang. Yajibu alal musallafi, wajiblah di atas orang mukallaf, wajib oleh ayat arifahu kazalika, wajib bahawa kenal bahawa tahu ia mukallaf akan dia akan maqamatul adillah itu kazalika. Apa kazalika? Ini tafsilan. Daya hak diudani hak kena tahu atas jalan tafsir, wajib kita tahu dengan jalan tafsir. Kita nak ijmal tak boleh, kena hurai. Dalil yang bahaya sifat hak menunjuk oleh dalil dengan jalan tafsir, kita wajib tahu dengan jalan tafsir. Tak memada kita nak tahu jalan ijma'. Dan pulaknya wa maqamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan, dan barang sifat yang berdiri oleh dalil-dalil aqliyah, dalil yang bahasa fikir, awin naqliyatu atau dalil yang bahasa nakal ambil daripada Quran, hadis, menunjuk alaihi atasnya atama, menunjuk ijmalan dengan jalan ijma'. Mana? Dengar taridah kata ni, wa huwa sairul kamalati, dan iaitulah maqamatul adillatu tu, yang tinggal lagi segala sifat kamalan, segala sifat kesempurnaan. Bawah menunjuk dalil atasnya dengan dalil ijma', yajibu alal mukallafi, wajiblah atas orang mukallaf itu ay'arifahu kazalika, wajib bahawa kenal bahawa tahu ia mukallaf atasnya akan maqamatul adillah sana, wajib tahu kazalika ay ijmalan. Hak dalil ijma' wajib kita kerja tahu dengan jalan ijma'. Ijma' mana? Kita bawang, masa kita bawang tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, wajib bagi Allah semuanya. Itu bawang gitu. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dia semuanya. Itu bawang gitu. Ada pihak 20 yang lagi akan datang. Mana? Sifat wujud, ada Allah. Sifat qidam,
sedia Allah. Hak tu tidak maklum tu, hak tu tak memadai dengan bawang. Tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan wajib bagi Allah semua, termasuk dari tu wujud, tidak, bakwa. Tapi kita bawang gitu tak boleh, tak lepas. Hak tu kena tahu jalan tafsir. Ada Allah, lawan dianya tak adanya Allah. Tak ada Allah itu mustahil, ada Allah tu wajib. Dalil yang menunjuk atas kata ada Allah wajib, tak ada dia tu mustahil, dalilnya ialah alam ini. Tu kena hurai gitu. Tu hurai dalam bentuk dia panggil kata hurai dalam bentuk mata. Dalilnya alam ini. Selesai wujud, demikian juga sedianya Allah itu wajib. Baharunya Allah itu mustahil. Dalil menunjuk atas sedianya Allah itu wajib ialah alam ini. Dia panggil tahu dengan dalil. Jadi apa tu hurai dalil pula tu? Dia panggil tahu dalil tafsili, dalil ijmali. Maknanya kata kita nak bawang kata tadi tak boleh. Tiap-tiap sifat menunjuk sempurna wajib bagi Allah semua. Bawah habis semua tak memadai. Hak lain pada tu baru hak bawang. Lain pada 20 dia lagi akan rasa. Hak 20 ni tak boleh kita nak masuklah bawang gitu. Itulah makna kata barang yang berdiri dalil dengan jalan tafsir wajib akan kalah tahu dengan jalan tafsir. Barang sifat yang menunjuk atas apa namanya, yang menunjuk dalil dengan jalan ijma', wajib akan kalah kena tahu dengan jalan ijma'. Kalau itu kita tahu dengan jalan ijma' tu, ayat panggil lepas dah. Syarat tak ada memberati suruh tafsir satu persatu sifat lain pada 20 sejak. Kalau tidak begitu, masuk di dalam kata paksa bayar yang tak berkuasa. Sedangkan Allah rakyat kata dia tidak paksa bayar hak tak kuasa. Ya rakyat kata la yukallifullahu, tidak memberati oleh Allah nafsan atau seorang pun dia tak berat illa wus'aha, mereka kuasanya, maknanya mereka barang yang kuasanya. Kalau gitu, kalau 10 tahun menjalan tafsir semua sifat tak kuasa kita nak tahu semua. Kerana sifat kamalat banyak tak terhingga. Macam mana nak suruh kita tahu satu persatu? Dia panggil dia taklif bayarnya kita tak kuasa. Allah dah janji, dia tak paksa, dia tak berarti bayar kita tak kuasa. Kalau kita dia suruh kita reti 20 jalan tafsir ni, itu masalah kita kuasa. Maka kita nanti dia tak tahu hak tu salah. Iaitu sifat wujud di dan bapa lagi akan datang. Saat ni kita balik sifat yang wajib. Begitu juga wa kaza yuqalu fil mustahili, wa kaza ay kama yuqalu fi ma qad wajaba. Ataupun dengan cara masuk kata wa kaza ay kama yuqalu fil wajibi lillah, begitu juga yuqalu fil mustahili, dikatakan pada barang yang mustahil. Kata baca ni hak balik sifat wajib kita kata gitu. Begitu juga bila cakap balik barang mustahil tu suka. Dan mustahil ni hak lawa bagi hak wajib. Bila hak wajib menggalin kena tahu jalan ijma', hak mustahil dia tu tahu jalan ijma' juga. Lama kata tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kurang, dengan rekah kata tiap-tiap sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Bolong gitu. Tiap-tiap sifat kekurangan atau bersifat yang menunjuk atas kurang, mustahil semuanya atas Allah Ta'ala. Itu bolong gitu. Dan daya sifat yang menunjuk oleh tahu negara tafsir,
maka kita kena tahu menjalan tafsir. Mana wujud masalah sifat hak kena tahu menjalan tafsir, maka lawa dia apa dia tak ada. Itu tahu menjalan tafsir juga. Demikianlah sedia lawa dia ni baru. Demikianlah esa lawannya berbila. Maka wajib tahu menjalan tafsir juga. Bagaimana? Ada Allah Ta'ala tu wajib. Itu balik ni. Lawa ada tu tak ada Allah Ta'ala tu mustahil. Dalil yang menunjuk atas ada Allah wajib ada Allah, juga dalil menunjuk atas mustahil tak ada Allah. Dalilnya ialah alam ini. Ya hura kita ya. Habis selesai di situ. Wa fil baiti. Tu titik tu ia sebenar. Wa fil baiti, dan pada bait ini ialah at-tadminul mutaqaddim. Dia panggil dalam istilah ilmu, satu ilmu dia panggil tadmin. Bait ni panggil tadmin al-mutaqaddim. Balik tengok hak dulu ya. Duk menukar berapa nak tahu tadmin tu. Tengok je hak tepat. Super. Betul, tauhidi dua kali. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalad dinu. Wa qad khalad dinu anit tauhidi. Situ dia panggil tadmin. Tu situ dia panggil tadmin. Muka apa? Muka ni. Baris yang kedua tu. Di mana? Tu. Qauluhu atas pada qauluhu ala nabiyyin, naik mari 3 baris. Tu. Naik menjadi 3 baris. Dia tahu wa fi hadzal baiti ma'ama ba'dahu ialah at-tadmin. Apa tu kata wa huwa kama fi syarhi Syekhul Islam ala al-Khazrajiyah. Apa dia tadmin? Ta'alluqu qafiyatil bait bima ba'daha. Tu. Situlah jadi kecek tadmin pada di muka 6 atas pada qauluhu ala nabi. Sini dia sebut pula dia tak rayak dalam dia pakai piala di hak dulu. Tu bajak pada kita kena tandalah senang mudah kita nak cari. Wa fil baiti at-tadminul mutaqaddimun. Mutaqaddim ni kita tarik di tanda situ iaitu pada sahifah pada muka surat 6. Itu dia. Wal alifu, dan bermula alif. Alif pada mana? Fi wajaba. Alif tu dia panggil lil itlaq. Alif tu ialah alif itlaq. Alif semata-mata kata kita. Bukan alif dhamma tasniyah, bukan alif yang ganti daripada nun taukid pun bukan. Apa? Alif tu alif semata-mata. Tu dia. Tak ada kata alif ni menunjuk atas makna dak. Alif tasniyah menunjuk atas makna dua. Kalau kata alif tasniyah wajib alif kedua-dua. Tu reti dia alif tu. Kalau alif ganti daripada nun taukid ni tak kuat. Kalau kita kata mana? Fala tuhina. Apa kita jawab kata fala tuhina. Maka jangan akan menghina sekali-kali. Itu reti di alif. Reti di alif ni alif tak salah, alif ganti daripada nun taukid. Nun taukid kuat, jangan sekali-kali. Gitu mudah alif semata-mata. Dia panggil alif faidah. Semata-mata ya, bukan kata menunjukkan makna apa dak. Panggil alif itlaq. Tapi pedangnya boleh melepaskan suara. Fa kullu man kulli fa syar'an wajaba
alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Al-itlaq kedua tu. Kalau gitu fala idha'a fi kalamihi, maka tidak ada idha' dalam istilah ilmu arif ni. Tak panggil idha' pun pada kalamnya kalam sana, dan ini wajabah, ini pun wajabah. Itu dalam istilah dia panggil idha'. Ini bukan idha'. Supaya tauhidi dua kali dulu. Ya bahan dah sebut idha' dah dulu. Ala nabiyyin ja'a bit tauhidi. Batu waqad khalad dinu anit tauhidi. Jadi kepala satar awal panggil tauhid, mari di kepala satar akhir panggil tauhid. Sebut tauhid pula. Dua kali sebut tauhid dia panggil idha'. Sini bukan idha', ya dah. Tu nak cecek di mana idha' ni? Dia duk cecek di tauhidi tadi. Dia sebut perkataan idha' dulu. Sini dia bukan idha'. Itu masalah istilah ilmu lah tu. Bahajak pada kita nak tahu tu, kita kena merajaah dalam ilmu aruf. Maka tidak ada idha' pada kalamnya. Wa in qulna, dan jika kita kata, memang jika kita berlaku atas kaum yang berkata, kita nak kira wa in kunna ay wa in jarayna ala qawlin, ataupun wa in jarayna ala al-qa'il bi anna. Dan jika kita berlaku atas kaum yang berkata, walaupun kita berlaku atas kaum yang berkata, inna hadhihi muqaddimatu, bahawa ini muqaddimah, ini mata jaharah tauhid ni, ini muqaddimah adalah ia min masturir rajazi sekalipun. Walaupun kita berlaku atas kaum kata ini daripada mastur raja, sekalipun tak panggil idha' kama taqaddama fi nazirihi. Ini bahajak pada kena keluar dulu kan, kama taqaddama, seperti barangnya telah lalu ia pada bandingnya. Pada pecah tauhid dulu. Tu dibaca muka 10. Dibaca qauluhu 'anit tauhid. Situ. Muta'alliqun bi qala wal murad bi tauhid ni kata asli. Dia kata wa fi ma mara 'ala syar'i bihamdi tauhid huna 'ala al-lughawi wa fi ma mara 'ala syar'i. Inda fa'al idha'. Apa idha' wa huwa ittihadul qafiyatan lafzan wa ma'nan fi ma duna sab'ati abya'. Dia panggil idha'. Sini bukan idha'. Walaupun di kepala ni kata fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba. Kepala ni sama-sama wajaba. So idha' macam tu dah. Tak, dia terbuka idha' di sini. Walaupun kita berlaku atas kata ini muqaddimah daripada masturir raja. Mastur baharaja, mana satu star. Fa kullu man kullifa fa kullu man kullifa syar'an wajaba, itu satu syatar, dia panggil syatar awal ataupun yang panggil sadrul bait. Ma'udi alaihi ay ya'rifa ma qad wajaba, dia panggil ajuzul bait ataupun syatar tsani. Maka kepala syatar awal dengan syatar tsani itu sama-sama wajaba. Itu dia panggil kata idha'. Tapi di sini da' bukan idha'. Betul? Klik pada al-fadah. Bersuatu dua lapar di kepala dua qafiyah. Kalau tengok sini nak panggil idha' ni kena qafiyah kepala bait. Kepala bait yang pertama dengan kepala bait yang kedua bersuatu pada lafaz dan makna. Itu panggil idha'. Mudah. Satu bait dia bukan qafiyah. Qad wajaba dengan qad wajaba yang kedua ni, wajaba pertama dengan wajaba kedua bukan qafiyah kedua. Itu dalam istilah ni lah. Kita tak biasa tu jadi tak tahu berapa lah tu.
li'annal wujubal awal. Jalan mana boleh kata ni tak panggil itlaq. Kerana bahawa sewujud yang pertama kata wajib tu yang bisyar'i. Tu wajib pada syarak tu. Wafaniyah tak pada wujud lah. Dan wujud yang kedua itu bil aqli. Tu kata lain. Fa kullu man kullika syar'an wajaba, setiap mereka yang ditaklifkan pada syarak wajiblah atasnya wajib pada wajib syarak tu. Wajib tahu bahawa wajib kena akan barang sifat yang sungguhnya wajib dia wajib apa saja dia wajib akan lain. Hak nak panggil itlaq tu, hak nak panggil itlaq tu kena bersuatu pada lafaz dan makna di dua kopiah. Ini bukan bersuatu tu melafaz aja suatu wajabah lafaz suatu, tapi makna lain. Wajabah yang pertama wajib syar'i, wajabah yang kedua tu wajib akli. Itulah lain. Betul tak panggil tak panggil itlaq. Tu dalam ayat cara ilmu arab, ayat cara ilmu syair tu kalau bahasa menjadi itlaq dia cacat dalam syair, dalam lagu tu dia cacat. Waliban bukan apa namanya wajib akal pada walid. Agama kata walid tu wa inna ma qulna waliban. Sebab apa kami kait dengan kata waliban? Li'anna sifati, kerana bahawa segala sifat itu ala salasati aqsamin, adalah sifat itu terbagi atas 3 bahagi. Itu dia. Mana kata 3 bahagi? Al-qismul awal, bahagi yang pertama, ma la yasihhu listidlalu alaihi, iaitu barang yang tidak sah oleh berdalil atasnya barang illa bidalilil aqli, malaikat dengan dalil yang bahasa akal semata-mata. Satu kita lakah di dulu. Al-qismu tsani, turun ke bawah, baris bawah. Bahagian yang kedua, ma la yasihhu listidlalu alaihi illa bidalil sam'i, barang tidak sah berdalil atasnya malaikat dengan dalil sam'i saja, tak ada dengan dalil akal. Itu dua. Yang ketiganya makhtulifa fihi, barang yang diberkhilafkan padanya. Kata setengah tak memada dengan dalil akli saja, kena masuk dalil syar'i gatik, nakli gatik. Kata setengah memada dah. Jadi 3 bahagi. Tak kalau 3 bahagi dalam 20 sifat tu, barang yang wajib dengan dalil mana? Sifat yang 20 tu nak berdalil dengan dalil mana? Bukan semua tu dengan dalil akli. 3 sifat lagi akan kata apa dia? Sama, basar, kalam. Tuhan wajib bersifat dengan sama, pendengar, sifat dengan basar, melihat, sifat dengan kalam, berkata. 3 sifat tu wajib Allah bersifat dengannya. Dalilnya ialah Quran, hadis. Dia panggil dalil nakli, tak memadai dengan dalil akli kerana tidak kuat. Kemudian saat ini kata ma qad wajaba aklan. Bila kait wajib pada akal, wajib akal pada walid. Jangan kata walid nak keluar hak bahagia, kata ada setengah-setengah sifat tak memada dengan dalil akli. Betul kami kata waliban. Payah belakang ni deh. Kita yang tak biasa lalu ilmu usul lagi, panggil sekali lalu dengar dulu. Sebab dia kena sabar benar dalam mengaji. Kita buat 3 lah. Hak kali pertama tu dia romek sikit buat. Sebab bergala juga lah. Habis tu orang bergala sekali lalu tu, kalau dulu ada lagi tanah tak biasa bergala. Gala mula-mula dia berat, akar apa banyak, tunggu kayu ke dalam, Allah patah, menolak, cabut paha.
Terangkan lah. Satu bergala dah sekali, balik dia kedua. Katanya dia panggil beluh dalam istilah dia gala. Gala mula-mula tu dia panggil beluh. Lepas tu dia balik pula sekali, balah kali yang kedua, balah pula kali yang ketiga. Kena tu kena sampai 2-3 kali. Nak jadi tanah terlebu sikit. Beluh, lepas tu balik 2-3 kali, gerak pula nak tanah. Itu dia cara-cara. Maka balik tu kali yang kedua tak berat lah. Kali yang ketiga kau-kaunya demikianlah kita mengaji lalu tak besar lagi. Yang terpaksa tanah belum gala ni tak besar lagi. Dia berat sikit lah. Berat sikit. Lepas tu kita mengaji sekali lalu payah susah lah mana pun khabar dia dulu. Betul tak itu jangan dikira kerana tak ada apa ni atas reti tu di atas kita. Atas kita ni mengaji. Wajib atas kita ni belajar. Dengan syarat-syarat belajar tu wajib atas kita. Lepas tu reti tu hadui reti. Lepas tu kita mengaji kalau tamu tak reti apa masalah. Tak tahu apa. Sekalipun kita sabar dulu kerana tak biasa lagi. Itu untuk apa tu? Untuk kita nak pernah cabari hak aduk bergonja. Kadang-kadang kita dengar tak tahu apa main bergonja gugah. Kita pesan telah tu lalu. Mengaji ni tak ada wala. Apa baik tak mengaji? Mengaji baik tak mengaji ke? Tu nak punah wala. Tu pagar situ dulu. Jangan ada tu tak erti. Apa dia kita mari pada tak tahu. Ya dulu ada. Tak tahu hari. Kita kena pernah situ. Tengok ni kita lalu pecek pecek ni dia kena kitab besar. Dia cara dia jadi banyak sikit cara dia. Sebab itulah dinasihatkan kepada kita yang pangkat budak ataupun besar pun dia tak mengaji lagi tu. Kita mengajilah mata-mata hak kecil-kecil kita, dan bagi kita yang ada kebolehan pun kita amalkan dengan cara mengajar, cara mutalaah. Itu adalah kembali manfaat klik pada kita sendiri. Itulah beberapa bahasan yang kami kait kata wajibah yang pertama wajib syarah, wajibah yang kedua wajib akal. Wajib akal kan tak kata wajib akal senyap, wajib akal walidan. Hidup kait walid apa pula tu? Kami kait walid tu kerana tak nilah, kerana memandai pada sifat-sifat hak yang wajib kita kena tahu tu terbahagi pada 3. Ada kala tak memadai dengan dalil akli, ada kalanya dah memadai dengan dalil akli. Satu lagi berkhilaf yang kata memadai dengan akli, kata setengah tak memadai dengan akli, hanya kena nakli. Atas khilaf tu dia di 3. Tak kala 3 kami kata wujud yang pertama syarah, wujud yang kedua akal, waliban. Itu pasal. Lepas tu sambung semula lah. Wa innama qul, kita sambung semula. Cuma saat ni kita pergi dulu untuk nak apa yang kata nak tahu jalan dia dulu. Pasal kita baca semula itu wa innama qulna waliban li anna sifati ala salasati aqsamin. Allah